Hai semua. Semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap anda semua sihat-sihat je dan sentiasa duduk rumah, okey? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Salwa binti Syaminan, boleh panggil Salwa saja. Pada hari ini, saya akan memberikan sedikit penerangan mengenai modul saya, iaitu teknik pengurusan kewangan peribadi. Okey semua, pernah terfikir tak kenapa pengurusan kewangan itu penting? Pada pendapat saya, siapa yang pandai menguruskan kewangan peribadi, dia akan lebih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan terjadi. Setuju tak? Apabila kita merancang, kita akan mempunyai duit simpanan atau tabungan kecemasan yang boleh digunakan apabila berlaku sesuatu perkara yang di luar jangkaan, seperti kereta rosak ke, kemalangan, bencana alam ke, ataupun jatuh sakit. Dan maupun apabila pendapatan kita terhenti atau terjejas. Dapat sesuatu? Sebenarnya memang terdapat banyak isu sekiranya kita tidak cekap untuk menguruskan kewangan dengan baik. Kalau anda semua nak tahu, berdasarkan artikel berita harian menyatakan bahawa pengurusan kewangan yang lemah merupakan punca seseorang gagal menyimpan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendapatan yang kecil, perbelanjaan tidak teratur serta kurangnya motivasi dan disiplin, menyebabkan seseorang individu itu gagal untuk mengatur kewangannya dengan baik. Selain itu, menurut laporan kajian pantauan ekonomi Malaysia pada Disember 2019 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, 60% individu di negara ini yang menghadapi masalah muflis dianggarkan adalah dalam kalangan generasi muda. Berdasarkan laporan ini, dapat kita lihat bahawa betapa pentingnya pengurusan kewangan ini diambil peduli oleh golongan muda dan juga pendedahan awal kepada anak-anak di usia muda juga perlu diberi perhatian oleh ibu bapa. Mesti anda semua tertanya-tanya kan mengapa perkara ini terjadi? Yang pertama, kurang ilmu pengetahuan mengenai cara mengurus kewangan. Yang kedua, pengurusan kewangan yang lemah. Dan yang ketiga, yang ini yang paling kritikal, iaitu berbelanja mengikut hawa nafsu. Di sini juga saya ingin menyatakan pengurusan kewangan ini bukan sahaja penting bagi sekelompok pihak sahaja, namun ia juga merangkumi semua orang, tidak kira mereka mempunyai anak-anak atau mereka yang baru bekerja ataupun mereka yang masih bersekolah dan belajar. Perkara ini sangat penting kerana ia merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki oleh setiap orang bagi memastikan kehidupan kita menjadi lebih baik dan teratur. Perancangan dan pengurusan kewangan perlu diamalkan oleh setiap individu. Keputusan kewangan perlu dirancang seperti permainan catur. Mengapa saya membuat analogi tersebut? Ia adalah kerana setiap keputusan kewangan yang dibuat haruslah dipertimbangkan sebelum mengambil langkah seterusnya. Pengurusan kewangan yang berhemah akan membantu kita bebas daripada cengkaman hutang. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan kewangan? Pengurusan kewangan merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang yang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Secara teori, ia bermaksud suatu proses perancangan masa depan bagi memenuhi matlamat pribadi dan kewangan dengan melakukan perancangan kewangan yang menyeluruh. Ia merangkumi pengurusan aliran tunai seperti pendapatan dan perbelanjaan, simpanan dan kredit. Ia juga meliputi pemahaman tentang bagaimana ekonomi semasa bergerak, bagaimanakah penggunaan kad kredit yang betul dan bagaimana untuk mengelakkan hutang. Secara praktikalnya,
perkara-perkara yang ingin dilakukan seperti berkahwin, membeli aset seperti kereta atau rumah, merancang untuk mendapatkan anak serta perancangan pendidikan anak-anak. Kita perlu mengambil kira kadar pendapatan dan simpanan. Oleh itu, kita tidak perlu bergantung sepenuhnya dengan pinjaman.